Okey, Assalamualaikum semua dan selamat datang. Hari ini kita lanjutkan lagi kita punya pembelajaran, iaitu masih lagi dalam bab 2. Okey, dan masih lagi dalam bahagian faktor lah. Tapi hari ini cikgu akan ajar kamu cara menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna lah. So itu yang kamu akan pelajari pada hari ini. Alright, so seperti kamu tengok kat sini, satu pernyataan. Alright, X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 ialah sebutan beza kuasa 2. Maksudnya dia adalah sebutan kuasa 2. Okey. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 boleh difaktorkan dengan beza kuasa 2 sempurna. Maksudnya boleh digunakan kuasa 2 sempurna punya perbezaan lah. Ia hanya boleh kaedah ini hanya boleh digunakan jika kedua-dua nombor tersebut, kedua-dua faktor tersebut adalah sebutan algebra tersebut ialah kuasa 2 sempurna. Maksudnya kalau sebutan algebra tu dua-dua tu adalah sebutan kuasa 2 sempurna, maka kamu boleh gunakan kaedah yang ni lah yang cikgu akan tunjuk ni. Alright, sebagai contohnya cikgu bagi kamu satu soalan. Right, so soalan dia berbentuk macam ni lah. Sebagai contohnya, iaitu X kuasa 2 tolak 4. Okey. Alright. So ini membawa maksud adalah X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Di mana kalau kamu buat kat sini 2 darab 2 kamu akan dapat 4. So maksudnya 2 ni akan jadi sama dengan equal dengan 2 kuasa 2. Boleh jelas? Haris? Sebab apa dia jadi 2 kuasa 2 ni kau? Sebab ni nilai 4 kamu kena jadikan dia dalam bentuk kuasa 2 sempurna, baru kamu boleh selesaikan soalan ni lah. Maksudnya dia punya soalan dia akan bagi kamu nombor tu adalah yang ni saja. Okey. X kuasa 2 tolak 4. So dia nak kamu jadikan faktor dia. Cari dia punya pemfaktoran, dia punya pemfaktoran tu lah. So bila kita nak cari dia punya kaedah kembangan tu, kamu kena buat dulu macam ni, jadikan dia kuasa 2 sempurna, baru kamu boleh buat dengan senangnya. Right, seperti contohnya kat sini. So bila kita dah tukar kat sini, daripada X kuasa 2 tolak 4 sama dengan, iaitu ni kamu bermaksud 2 darab 2. So 2 darab 2 ni bermaksud 2 kuasa 2 lah. So automatik X 2 tolak 4, bukan 4, 2 kuasa 2 lah. Okay, bila dah dapat yang ni, baru kita boleh gunakan kaedah yang cikgu cakap tu, iaitu beza dua sebutan kuasa 2 sempurna. Alright. So kat sini kamu boleh tengok yang sama kat sini ada apa? Alright. Okay, ini dah membawa maksud ni membawa maksud salah satu dia akan jadi tambah lah. Alright. So X kurungan tambah 2 dan X tolak 2. Boleh jelas tak? Boleh. Okay. Bila kamu buat macam ni, bila dia adalah dua-dua dia tu adalah kuasa 2, dia automatik kamu boleh terus siap. Inilah dia punya jawapan. Okay, salah satu kalau negatif ni, salah satu mesti adalah positif, satu lagi adalah negatif. Okay. Alright, tak apa, kita akan teruskan ke soalan seterusnya. sebagai contohnya lah. A. Kat sini diberi adalah B kuasa 2 tolak 1. Okay. So kamu kena jadikan satu ni sebagai kuasa 2 dulu. Alright. Baru kamu boleh cari jalan penyelesaian bagi soalan ni lah. Okey, ini bermaksud B kuasa 2 tolak 1. Kalau 1 kuasa 2, kamu darab pun 1 darab 1 akan tetap 1 kan. So maksudnya 1 ni adalah kuasa 2, iaitu 1 kuasa 2. Jelas? Jelas cikgu. Okey. So dia dah menjadi 1 kuasa 2. So kamu baru boleh buat, iaitu sama juga macam tadi, B tambah 1 kurungan B tolak 2. Tolak 1. Tolak 2 pula. Okey. Dia senang saja. Bila kamu dapat jadikan dia dalam bentuk kuasa 2, baru kamu boleh buatlah. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh kat sini,
iaitu soalan B. Okay, kita pergi soalan B. Alright, B tu adalah, dia punya soalan adalah 9M kuasa 2 tolak dengan 100. Okay, kat sini kita tak boleh lagi lah untuk jadikan dia sebagai kuasa, kita pemudahkan tu tak boleh. Alright. So senang je cara dia. M kuasa 2 ni bermaksud iaitu 3 dalam kurungan M kuasa 2. Kenapa? Okay. Kalau 3 darab 3, kamu akan dapat 9. Right? Bermaksud 3 kuasa 2 sama dengan 9. Right? M kuasa 2 tetap M jugalah. So, bermaksud 3M kuasa 2. Macam tu. So, tolak. 100 pula untuk kuasa 2 adalah 10 darab 10. So, kamu dapat 100. Okay, so 10 ni adalah 10 kuasa 2 adalah 100. Persamaan sini adalah 10 kuasa 2. Alright. Bila kamu dah dapat macam ni, barulah kamu boleh buat, iaitu 3M dalam kurungan lah. 3M dalam kurungan tambah 10 dan 3M tolak 10. Boleh jelas? Hasan, Aris, Syafiq, Iklimah? Pening sikit. Apa yang pening tu, Aris? Dia jalan kira dia banyak je. Tak adalah, jalan kerja je sama juga. Oh, gitu. Kamu just tukar yang ni saja. Di mana kamu just tukar 9 sahaja. 9 ni jadikannya dalam bentuk kuasa 2. Okey. Jadi tak boleh lah 9 kuasa 3 kuasa 2 macam ni. Kamu kena gabungkan terus. Kan 9 kuasa 2 ni bermaksud 3 darab 3. Okey. So sama dengan 9 ataupun senang cerita 3 kuasa 3 lah, kuasa 2 lah. Right?
Alright. So kamu kena ingatlah untuk ni kamu kena kira satu persatu lah, iaitu kamu jadikan dulu, asingkan dia dulu 3 kuasa y 3 y kuasa 2 tolak 147. Okey. Lepas tu baru kamu jadi, bila tolakkan tu kamu tahu kan 3 darab y akan jadi 3y. So 3 darab 49 adalah 147. So jadikan 49 dulu. Bila 49 ni dah dapat, barulah kamu kena jadikan dia kuasa 2, iaitu 7 darab kuasa 2 7 kuasa 2 bersamaan 7 darab 7 bersamaan dengan 49 lah. So letak 7 kuasa 2 kat sini. Okey, so y kuasa 2, 7 kuasa 2. Ni dua-dua ni adalah kuasa 2 sempurna. Barulah kamu boleh buat y tambah 7 dengan y tolak 7. So jawapannya adalah 3 dalam kurungan y tambah 7 dalam kurungan juga balik y tolak 7. Kamu boleh letak tu mana-mana sebelah. Y tolak 7 dalam kurungan, y tambah 7 pun boleh. Tak ada masalah. Itu bukan masalah dia lah. Alright. Boleh jelas? Kalau jelas, cikgu akan teruskan lagi. Okay, untuk bagi kamu lebih faham lah, untuk soalan yang lebih kurang sama dengan ni, kita buat lagi satu jenis soalan. Okay, kita bagi lagi satu, iaitu soalan B, 5K kuasa 2 tolak dengan 80. Okey, kat sini nak jadi 5K 80 ni, 5 darab 1, 5 kan. So kat sini kita letak 5 lah, automatik kat sini 5, K kuasa 2. Maksudnya 5 darab K kuasa 2 tetap 5K kuasa 2. Okey, 80 bagi 5 berapa, Haris? 80 bagi 5. Cepat, cepat. Come on. 80 bahagi 5 je. Ya, bahagi 5. Sebab sekarang ni kita darab, untuk dapatkan 80 mesti akan darab 5 kan. Tapi cikgu kita nak cari balik dari mana sifar darab asal dia. 5 darab K kuasa 2. Okey, betul. 16 je kot. Ya, betul. 16. Okey. So, nak cek balik 5 darab K dapat 5K kuasa 2. 5 darab 16 dapat 80. So, betul lah kan? Alright. So, baru kita boleh kat sini, kena ubah pula yang ni lah. Iaitu, yang kamu kena ubah 5 K kuasa 2 tolak 16. Okey, tadi berapa? 16 kuasa berapa? Kuasa 2 apa? 4 kuasa 2. Okey. So kat sini jadi 4 kuasa 2 lah. 4 kuasa 2 tolak K 2 kurungan 5. Okay, so kamu dah dapat dah. So just kat sini ada lagi tak penyelesaian? Okay, so ni dah selesai lah. So dia akan jadi 5 dalam kurungan, okay, dalam kurungan K tambah pun boleh, tolak pun boleh, tak apa, kita letak sini tolak lah. Kamu nak letak tolak dulu pun boleh juga. Tolak 4 kurungan K tambah 4. Right, jelas semua? Boleh jelas ya? Jelas je kot. Okey, kita pergi untuk seterusnya, iaitu kaedah penerapan silang. So, yang kali ni cikgu akan ajar kaedah darab silang pula lah. Iaitu menggunakan ini adalah kaedah untuk darab silang. Okay, darab silang ni pun paling senang lah bagi cikgu. Cikgu rasa ini kaedah yang paling senang. Okay. Alright. So kat sini dia senang. Okay. Waalaikumsalam. Okay, tak apa. Alright, janji masuk. Next time tengok jadual betul-betul lah. Alright. Okay, so kamu perhatikan kat sini. Cikgu akan bagi soalan. Tak soalan berapa. Okay, so kat sini cikgu letak soalannya adalah X kuasa 2. Lepas tu tambah 6X tambah dengan
8. Okey, untuk darab silang ni yang kamu perlu tengok adalah yang nombor ni je lah. Yang cikgu gariskan ni, iaitu X kuasa 2 dengan 8. Macam mana kita nak dapatkan X? So, nak dapatkan X ni, maksudnya kan ingat kan, cikgu cakap kalau X kuasa 2 tu bermaksud X darab X. So, kamu boleh automatik letak kat sini adalah X. Okey. Bila nama silang tu dia adalah macam ni. Okey, ni ada silang. So, kita nak tengok pula 8. Sifir berapa yang boleh dapatkan 8? Hasan? Sifir berapa Hasan? Yang kita boleh dapat 8. Darab berapa yang kita boleh dapat 8? Siapa boleh jawab? Okey, darab dengan 2. Okey, 2 dengan 4. Betul tu? Okey. Darab 2 dengan darab 4. Okey, sekarang ni kita dah dapat kat sini kan. X dengan 2 darab 4. Right. So kat sini yang kamu kena buat mula adalah cuba confirmkan X darab X. Okey, X darab X adalah X kuasa 2. So betul lah X kuasa 2 kan. So 2 darab 4 dapat 8. So betul juga. So 8 ni adalah positif. Bila 8 positif, maksudnya dua-dua ni nombor ni adalah positif juga. Okay, sebab yang 6X tu pun adalah positif. Alright, so yang ni senang. X darab 2 adalah 2X. X darab 4, so jadi 4X. So, ini kamu kena tambah. Okay, 2X tambah 4X. Berapa Aris? Aris? 2 tambah 4 berapa Aris? Okay. Berapa? 2 tambah 4 berapa? Okay, tak apa. So, 2 tambah 4X adalah 6X. Okay. So, ni 6X pun kat sini ada. So, maksudnya ini adalah betul. Okay. So, dia punya kesimpulan, yang ni lah yang kamu kena ambil. X tambah 2, X tambah 4. Okay. Bersamaan. X tambah 2, X tambah 4. Inilah jawapan dia. Okay. Ini adalah faktor dia. Okay. Faktor bagi tadi X kuasa 2 tambah 6X tambah 8 ialah X, dalam kurungan X tambah 2 dalam kurungan X tambah 4. Okay. Alright. Tak apa. Kita akan teruskan lagi. Tengok kaedah-kaedah yang mana yang kita boleh buat. Alright. Sekarang, tadi kita lebih kepada nombor positif. Sekarang ni cikgu akan bagi contoh yang negatif pula lah. Alright. Sebagai contohnya. Okay. Sebagai contoh soalan kita bagi kat sini adalah A. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okay. So yang kat sini yang ada adalah X dengan 9 ni kita yang kena carilah. Yang tengah tu jangan cari lagi. So, X kuasa X adalah bersamaan X darab X. Okay, ini maksudnya darab lah nah. X darab X akan dapat X kuasa 2. Okay. So, sekarang ni kamu kena cari sifir berapa yang boleh darab dengan 9. Okay. So, yang boleh darab dengan 9 kat sini adalah antara sifir. Okay, sifir 3 lah dengan sifir 9 je lah kan. So, kat sini kamu buat dulu 3 darab 3. Okey. 3 darab 3 kamu akan dapat. Ni maksud darab nah. 3 darab 3 akan jadi 3 darab 3 akan jadi 9. Okey. Alright. So, kamu dah dapat kat sini X kuasa 2 dengan 9. Okey. Ini positif. Ini positif. Kan? Alright. So, sekarang ni, yang ni nilai dia adalah negatif. So, kamu tengok. Nilai dia adalah negatif. So, kamu kena tengok salah satu. Salah satu mesti kena jadikan negatif. Right? Yang mana satu, itu kamu kena pilih lah yang betul lah. Alright? Jangan salah pilih. Alright? So, kat sini untuk menjadikan negatif, kita try dulu. Ini negatif, ini negatif. Okay? Ataupun salah satu dah dulu negatif. Okay? So, X kuasa 2 darab 3 akan jadi negatif. Alamak. Negatif 3X.
So ni jadi positif 3x. Okay. So negatif jumpa negatif. Okay. Kamu tolak lah maksudnya. Kamu ada 3, kamu tolak 3 akan jadi x je lah. So yang ni dah salah. Maksudnya bukanlah, ni tak betul lah. So maksudnya yang lagi satu ni kamu perlu jadikan juga negatif. So bila negatif jumpa negatif baru kamu boleh campur. Bila dicampurkan akan jadi 6x negatif. Ini tambah nak bagi negatif ni ha. Bukannya darab tau. Kalau darab dia akan jadi positif. Boleh jelas semua? So kat sini kamu dapat balik 6x. So betul lah ni. So dia punya faktor adalah yang ni. Okay. Right. So sama dengan x x tolak 3. Alamak tak muat pula. Kat sini. X tolak 3 kurungan x tolak 3. So itu jawapan dia. Boleh jelas? Okay, yang ni kamu jangan keliru ya. Yang 3 ni, yang ni, okay, dia bermaksud negatif 3 tambah negatif dalam kurungan lah. Negatif 3. Okay. So negatif jumpa negatif akan jadi negatif lah. So maksudnya negatif 3 tolak negatif 3. Okay. Bila tolak ni bermaksud kamu kena tambah, dia jadi, tapi nilai tetap negatif, iaitu 6. Okay. Boleh jelas? Alright, so cikgu akan pergi lagi satu soalan. Kita tengok pula yang di depan dia ada nilai nombor. Okay, macam contohnya. Okay, macam contohnya kat sini. Contoh soalan. Negatif 2y kuasa 2 tolak 9y tambah 5. Okay. Yang ni, salah satu mesti ada nombor. Y kuasa 2, kamu automatik letak sini. Y kuasa 2. Y dengan Y lah. Right? Y dengan Y. Okay. Alright. Untuk darab dapatkan 2 kan. Maksudnya 1 darab dengan 2. So, ini 1Y. Tapi tak payah letak. Kalau 1Y, salah satu kena ada 1Y. Kalau yang satu tu tak payah letak. Y saja sudah membawa 1. Okay. So, kita letak kat sini adalah 2. Okay. Alright. So, tengok 5. Kat sini. 5. Okay. Untuk jadikan yang ni, 5 kamu hanya boleh darab dengan sifar 5 lah. Iaitu 1 darab 5 lah. Okay. So, kamu kena letak salah satu. Tengok kat mana yang sesuai lah. So, kita try dulu sini letak 1 dengan 5 lah. Right. 1 dengan 5. Okay. Untuk jadikan negatif, salah satu mesti ialah negatif. Okay. So, kat sini kita akan try dulu. Letak kat mana? Kat sini. Okay. Ni negatif. Alright. So, 2 darab dengan y kuasa dengan y jadi 2. Negatif 2 y kuasa 2. So, 1 darab 5. 5. Okay. Right. 1 darab 5. 5 lah. Alright. So, sekarang ni kita nak kena try lah. Betul ke tidak macam ni saja. Right. Sebab ni kan nilai positif kan. Automatik kita try lah kat sini. Negatif y darab dengan 1. Okay. Darab 1. Akan jadi negatif y. Alright. Jadi negatif y kat sini. Okay. Sini akan jadi negatif y. Right. And then sini kita try pula 2 darab 5. So ni kamu tak letak lagi negatif kan. So 2 darab 5y sejauh akan jadi 10 lah. 10 y. Alright. So kat sini negatif y tolak 10. Maksudnya 10 tolak 1 akan jadi 9y. Tapi ini adalah positif. So salah. Alright. So kita kena try pula lagi satu kaedah. Iaitu kat sini dua-dua jadi negatif lah. Yang nombor kat sini akan jadi negatif dua-dua. Negatif, negatif. And then kamu try lah kat sini. Try darab silang lagi sekali. Iaitu 2y jumpa negatif 5 akan jadi negatif lah.
sana negatif. So sini akan jadi negatif 10y. Alright. Bila negatif jumpa negatif, kamu tengok sini. Okey. Kat sini adalah negatif, ni pun negatif. Kan cikgu cakap kalau darab maksudnya negatif y darab dengan negatif 1. Bila negatif-negatif automatik kamu potong, dia jadi y. Positif lah. So sini maksudnya adalah y sahaja. Bila 10y, maksudnya kamu ada 10 hutang, 10y tambah 1y, bermaksud tinggal yang lagi hutang kamu adalah 9y. So betul lah yang ni. So 9y. Right. So kamu tengok. Negatif 2, y kuasa 2, 5 ada kat sini, 5 pun ada, dan y negatif 9y pun ada di sini. So yang inilah dia punya faktor. Okay, so kamu boleh tulis dia punya faktor tu macam ni, iaitu dalam kurungan 2y tolak 1 kurungan negatif y tolak no. Silap. Okay, 2y tolak 1 dengan negatif y tolak 5. So ini adalah faktor dia. Boleh jelas semua? Atau agak pening sikit yang ni? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tak semua? Ya ni ke? Yang tu sebab tu Adam, kamu kena perlu try and error. Kiranya kena buat semualah. Try kat mana yang satu yang sesuai. Bila tak sesuai, kamu ubah lagi. Sebab yang melibatkan yang ni memang agak complicated lah. Biasa ni jarang ada dekat kertas satu, dia akan biasa ada dekat kertas dua yang melibatkan ada masa yang panjang sikit. Right? Tak apa, kita akan try lagi satu soalan yang ni, berbentuk macam ni. Okay. Memang dia akan pening sikit Adam yang ni, soalan ni. Tapi tak apa, nanti habis kelas ni, kalau kamu rasa masih pening lagi, kamu ulang balik tengok record yang cikgu akan hantar nantilah untuk pelajar yang tak masuk kelas tu. Alright. So, nanti kamu tengok balik. Tapi yang ni cuba kamu fahamkan. Kita tengok yang untuk soalan ni. B. Negatif 3x kuasa 2 tolak 8x tolak 5. Okay, yang ni totally semua negatif. Yang ni agak tricky sikit lah. Okay. So, kat sini yang kamu boleh buat adalah x dulu. X dengan x. X. Okay. And then 5. So, 1 darab 5. Okay, kat mana kita nak letak 3 ni? So, kamu letak dekat paling atas lah. Macam tadi juga, 3 mesti di atas sekali. Yang bawah tu bukan yang just x sajalah. Tadi pun cikgu buat macam tu kan. So, kamu buat macam tu lah. So, better kamu letak yang atas sekali tu adalah 3. So, 3 darab 1. Ni umpama 1 tapi tak perlu letak 1. Okay. Dia dah merujuk kepada 1 lah. Right. So, 3x darab x. Dia akan automatik akan jadi. Terpadam pula. Okay. Kan? So, sini akan automatik jadi 3x kuasa 2. Tapi, kita tak tahu mana satu yang sesuai letak negatif. Tapi, biasanya cikgu akan letak kat bawah dulu. Kita try. And then, 5. Okay, 5 ni. Ni yang agak complicated lah. Yang cikgu cakap agak complicated. Salah satu mesti kena negatif. Okay. Salah satu. So, kita akan mula daripada atas ni lah. Okay. 1 darab 5 akan jadi negatif 5 lah. Okay. Alright. And then, kita try lah. Kita try and error. Adakah kita boleh dapat ni? Ni. Negatif 8x. So, kamu kena try. Kalau kamu tak try, kamu tak boleh ubah. Kita kena try satu-satu. Kalau yang ni tak boleh, baru kita akan ubah. Okay. So, kita try lah. X. Dia bermaksud negatif x darab negatif 1. So, ni automatik kita pangkah ni lah. So, akan jadi sini x sahaja. Alright. Okay, ni darab nah. Ingat nah, ni darab silang. Okay. Seterusnya kita try pula 3x darab dengan 5 lah.
So darab. So 3x darab 5. Okay. Maksudnya 5 lah. Yang ni kamu letak x siap-siap. Okay. 5 darab 3x. Okay. 5 darab 3x. So kamu try 5 darab 3x kat sini. Dia akan jadi 15 kan. So automatic kamu tengok sini dah tinggi. Okay, dah tinggi. So tak boleh. So ni dah salah. Okay, so kita padam. Ini tak boleh pakai. Okay, kita try pula letak 1 dekat 5 pula negatif. Okay, kita try letak kat 5 pula negatif. Alright. So kita try sini jadi negatif. Okay, jadi negatif. Okay, x darab x. Okay, sebab dia maksud x negatif x darab dengan 1. So 1 je negatif, dia akan sini jadi automatic negatif x lah. Okay, so padam yang ni dulu. Okay, and then kita try pula 3 darab 5. So 15. Negatif 15. So bila negatif 1 jumpa negatif 15 akan jadi 16. So pun salah. Okay, ni pun salah. Tak boleh juga, tak betul. Bila tak betul, yang kedua step yang kamu perlu lakukan adalah ubah ni kedudukan dia. 5 di atas, 1 di bawah. Ulang balik step tadi. Macam cikgu cakap. Sebab tu macam cikgu cakap kat kamu tadi Adam, kamu kena ulang balik. Try yang mana yang paling sesuai. Okay. Sekarang ni kita letak balik negatif kat bawah. Mesti negatif kita mula dari bawah lah. Okay. Itu trik cikgu lah selalunya. Tak tahulah kalau kamu mungkin ada idea yang lain untuk supaya kamu boleh lebih faham. Okay. So kat sini kita try. X ni maksudnya negatif X darab dengan 5. Automatik akan jadi negatif 5X. Manakala 3 darab dengan 1, negatif 1 akan jadi negatif 3X. So nampak tak? Ini dah macam nampak gaya betul. Negatif 5 jumpa 3 bermaksud negatif 5X tambah, jangan lupa kurungan, negatif kurungan 3X. 5 tambah 3 adalah 8. Jangan lupa letak negatif sebab dia nilai dua-dua adalah negatif. So, negatif X. So, betul lah sini negatif 8X. So, ini lah jawapan dia. Nampak jelas semua? So, semua boleh nampak jelas? Okay. So, sini dia adalah negatif X lah. Alright. Bila kita darab, so boleh. Alright. And then kat sini dia punya jawapan adalah negatif dalam kurang negatif 3. Not negatif. 3X tolak 5. Bukan. Sini adalah positif. So, ni tambah 5. And then, yang kat sini yang negatif. Negatif X tolak 1. Okay. So, dapatlah. Inilah jawapan dia. Ini adalah faktor bagi negatif 3X kuasa 2 tolak 8X tolak 5. Boleh faham semua? Ada pertanyaan tak? Haris? Ada pertanyaan? Yang lain, Adam? Syaril, Syafiq, Idris, Iklimah, Hasan? Tak ada. Okey, so tak ada. Cikgu pergi kelas topik untuk hari ini. Tak ada cikgu. Okay. So hari ini kita pergi ke last topik untuk hari ini, iaitu last topik hari ini adalah menggunakan faktor sepunya. Okay. Menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. So kali ni bukan 3 sebutan. Tadi yang kita belajar adalah
cuma 3 sebutan saja. Alright. So yang ni dia punya soalan kebiasaannya agak complicated sikit. Okay, kita mulakan daripada dia punya jenis sebutan algebra yang berbentuk huruf total. Okay, maksudnya contohnya macam ni lah. Soalan A, PQ tambah QR tambah PS tambah RS. Okay, nampak tak dia punya tricky tu kat sini? Okay, so kat sini kamu boleh asingkan dulu siap-siap, iaitu kamu asingkan di antara ni dengan ni dengan ni. So dia akan jadi dalam kurungan PQ tambah QR kurungan tambah PS tambah RS. Okay. Right. So kat sini kamu tengok persamaan kat sini apa? Kat sini yang persamaan dia adalah huruf Q. Yang ni pula yang sama adalah S. So dia bermaksud kat sini adalah Q P tambah R. Sini tambah, maksudnya kat sini adalah S di luar kurungan. So S P tambah R. Okay. Alright. Okay, so yang ini belum settle lagi nak. So kat sini kamu boleh nampak lah. Okay. Yang sama kat sini adalah kat sini, iaitu kamu cuba tengok kat yang dalam ni. P tambah R sama P tambah R pun sama. Okay. Alright. So bermaksud yang ni dengan ni adalah sama ditambahkan, iaitu kamu akan menjadi Q tambah S dalam kurungan, ambil yang ni dalam kurungan P tambah R. Nampak? Dia agak complicated. Okay. Yang ni agak complicated lah sikit untuk kamu. So cikgu harap kamu tengok balik nanti video cikgu record. So fahamkan betul-betul. Okay. So kamu kena ambil yang ni lah. Asingkan dia dulu. Di mana yang ni yang sama dia adalah QQ. Yang ni SS. So dia automatik jadi Q PR S PR. Alright. And then kamu tengok sini. PR ni adalah sama. So ambil PR ni kat sini. Letak PR siap-siap. So Q dengan S ni kena tambah dengan QS. So kamu kena tengok kat sini dia punya perbezaan dia adalah dalam kurungan ni bermaksud darab. So automatik sini adalah darab. Okay. QS tambah S kamu boleh tambahkan. Tapi kamu tak boleh tambahkan dengan P tambah R. Sebab dua-dua tu adalah hasil darab. Antara dua hasil darab Q dengan S. Okay. Boleh jelas? Alright. So cikgu bagi lagi pula satu contoh lagi. Dalam bentuk nombor pula. Supaya kamu boleh jelas lah kalau ada soalan dalam bentuk nombor untuk soalan 4 sebutan algebra ni lah. Okay. So dia punya soalan adalah 2 P X tolak dengan 4PY tolak bukan. Start soalannya 2PX tambah dengan 6QY tambah dengan bukan tambah, tolak dengan 4PY and then negatif 3QX. Negatif 3QX. Okay. Alright. So kat sini yang ni punya soalan agak tricky. Okay. So kamu yang penting kamu kena ubah susunkannya dulu. Okay. Nama tekan caption tu. Okay.
So yang kamu kena susunkan dia berdasarkan dia ada persamaan. Alright. Kat sini yang persamaan dia adalah yang kamu boleh tengok kat sini 2px yang ada huruf x kat sini. So dia ada persamaan dengan ni adalah x negatif 3qx. So automatik kamu kena letak 2px tolak dengan 3qx. Okay. Alright. So letak tambah. So 6 ni pula sama dengan ni. So sebab qy, y ada sama dengan ni. Okay. So 6 qy tolak dengan 4py. Sama juga macam tadi, kaedah yang tadi. Okay. Kita asingkan dulu yang macam mana yang berbeza kat sini. Okay. Alright, yang berbeza. Sat. Okay, Sat. Soalan cikgu salah ke? 6qy 4py tolak 3qx. Okey. Oh, silap. Okey, silap susun lah. Sekejap lah, maaf ya. Cikgu silap susun. Okey. Yang susunan betul dia kat sini adalah yang sama adalah px ni tadi kan. Px x x pq px. Okey. So yang ni kita boleh susunkan antara ni. Maaf ya, ada kesilapan sikit susunan tadi. Px kita boleh susun dengan ni, Py. Alright. Tambah ni tolak. Okey, yang kamu boleh susun 2 dengan yang ni. Okey. Alright. So maksudnya kat sini automatik negatif 4py sebab sama p. P dengan p. Alright. And then lagi satu tambah 6qy. Okey. Tolak dengan 3qx. So ni ada sifir yang senang untuk kamu darabkan lah. 2 dengan 3. Okay. So automatik kat sini 2 untuk dapatkan P ni. Okay, 4P maksudnya 2 lah darab 2. So yang kita asingkan 2P. X tetap kekal. Okay. Sebab 2P darab dengan X adalah 2PX. Tolak dengan 4. 4 ni tak boleh sebab maksudnya 2 darab untuk dapat 4 ni kamu darab dengan 2. 2 darab 2 so jadi 4. Maksudnya kat sini adalah 2. Okey, 2p dalam kurungan x tolak 2y. Okey. And then yang ni pula. Ini untuk dengan sifir 3. Kita boleh buat. Right, ni dengan sifir 3. So maksudnya kat sini yang sama adalah qq. So kita letak kat sini siap-siap adalah negatif lah. So ni negatif. Sebab tadi negatif. Right. So, negatif kat sini. Iaitu jadi dalam kurungan. Okay. Alright. Negatif 3Q. Sebab 3 kan. So, automatik sini jadi 3 lah. Okay, so sini akan jadi X saja. Manakala yang atas ni akan jadi negatif 2Y. Di mana kita akan darab lah nanti. Alright. Bila kamu darabkan dia, dia akan jadi negatif. Yang ni supaya kamu tak keliru, kamu kena ingat kat sini adalah nilai dia negatif. So di kat sini, sebab ada satu lagi, dia akan jadi negatif lah dalam kurungan. So yang ni kurungan dia. Cikgu buat supaya nampak tak keliru. Kurungan macam ni. Macam ni. Alright. So negatif. Bila negatif dia akan jadi negatif. And then settle yang ni lah. Okay. So yang ni dengan ni kamu akan tolakkan dia lah. Okay. So yang ni adalah dengan tu je lah. So dia akan jadi depan ni kamu letak X tolak 2Y dalam kurungan. So yang seterusnya kurungan lagi satu adalah 2P
P tolak dengan 3Q. So, boleh jelas semua? Alright. So, cikgu harap kamu boleh faham step ni. Kalau kamu ada agak kekurangan keliru, kamu boleh PM cikgu, message cikgu bila-bila masa je, tak ada masalah. Ataupun kamu boleh tengok balik video ni ulang-ulang kali. Dan cikgu minta untuk kamu salin nanti yang cikgu tunjuk ni. So, tengoklah lagi sekali tu video supaya kamu boleh salin nota untuk hari ni. So, ada pertanyaan sebelum cikgu end kelas? Iklimah, Idris, Aris, Adam, Hasan, Syaril, Syafiq? Tak ada, Ana? Tak ada, cikgu. Alright, so kalau tak ada, Tak ada, cikgu. alright, sekejap, Ana. Tak ada, cikgu. Alright, sekiranya tak ada, itu saja untuk kelas kita hari ini. Okay, terima kasih masuk kelas dan kita jumpa pada kelas yang seterusnya.